Halo semuanya, senang kembali saya hari ini menemui Anda. Saya berharap kalian dalam keadaan sehat dan senantiasa semangat untuk menjalani aktivitas kita sehari-hari. Di sini saya ingin kembali sharing tentang pengalaman kerja saya selama saya di Taiwan, terlebih dalam berbahasa Mandarin yang digunakan di dalam percakapan sehari-hari. Perlu kalian ketahui di sini, pertama kali saya datang di Taiwan ini di tahun 2016, ini kedatangan saya yang kedua. Saya merawat seorang paman ya, yaitu putra sulung dari nenek yang saat ini saya jaga. Pertama kali saya mendengar tentang pekerjaan saya untuk merawat pasien ya, waktu itu paman masih berusia sekitar 56 tahun. Dalam pikiran saya juga sedikit canggung ya, karena memang beliau seorang laki-laki, dan pada saat itu saya juga belum mengetahui sama sekali tentang keadaan beliau yang sebenarnya. Dan ketika saya bertemu dengan beliau untuk pertama kalinya, hati saya ini menjadi sangat iba ya, penuh dengan belas kasihan kepada beliau, karena memang beliau ini seorang disabled person yang telah melakukan beberapa kali amputasi di bagian seluruh anggota badannya karena beliau mengidap penyakit diabetes sekaligus gagal ginjal yang telah mengharuskan beliau untuk melakukan cuci darah. Dengan keadaan beliau ini, beliau berkarakter kembali seperti anak-anak. Dan saat saya melihat keadaan beliau ini, rasa iba memenuhi hati saya ya, dan saya sudah tidak mempunyai rasa canggung sama sekali untuk merawat beliau. Bahkan saya memperlakukan beliau ini seperti salah seorang daripada anak-anak saya. Dan beliau mempunyai karakter yang sangat sensitif sekali dan emosi yang tidak stabil. Bahkan beliau akan ngambek saat saya melakukan sedikit sekali kesalahan. Contohnya saat saya membantu beliau untuk suntikan insulin, karena beliau ini harus menerima suntikan insulin 3 kali sehari ya. Dan saat saya melakukan suntikan ini sedikit saja menyakiti beliau, walaupun kesalahan ini tidak sengaja, beliau akan langsung marah dan bad mood ya, hingga beliau tidak mau makan. Dan disinilah kesabaran kita diuji ya, bagaimana kita harus memperlakukan pasien kita. So, ketika kita merawat pasien di sini, kunci utama kita yaitu satu, harus memakai hati. Yang kedua, keikhlasan dan kesabaran dalam merawat beliau. Kita jangan menganggap beliau ini orang lain ataupun hanya sekedar pasien ya, yang harus kita rawat karena kita punya tanggung jawab, tapi perlakukan mereka sebagai salah seorang dari anggota keluarga kita, hingga rasa kasih sayang yang ada dalam hati kita itu benar-benar tulus buat pasien kita ya, atau orang yang kita jaga. Di sini saya ingin men-sharingkan beberapa kalimat yang selalu saya pakai ketika beliau ini ngambek ya, yaitu kata-kata bujukan untuk membujuk beliau kalau beliau tidak mau makan. Karena saat beliau bad mood, pasti beliau tidak mau makan dan akan diam, tidak berkata-kata, satu kata pun tidak ya, namun beliau akan hanya diam dan cemberut saja. Di sini saya akan bagikan kalimat yang kemungkinan bisa sahabatku ambil ataupun pelajari ya. Mungkin ada daripada kalian yang menghadapi pasien seperti saya, atau bagi kalian yang saat ini sedang proses, yang nanti kemungkinan akan mendapati pasien seperti ini. Saya berharap ini bisa sedikit membantu kalian semuanya ya. Abe, 对不起，我错了。阿贝，
对不起，我错了。 Paman, maaf, saya telah bersalah. 我们先吃饭好吗？我们先吃饭好吗？ Kita akan makan dulu, mau apa tidak? 不要，不要， tidak mau. 你一定打针了，不可以不吃饭。你一定打针了，不可以不吃饭。 Kamu sudah disuntik, tidak boleh tidak makan. 我喂你好吗？我喂你好吗？ Maukah saya menyuapimu? 我们一边看卡通好不好？我们一边看卡通好不好？ Kita sambil melihat kartun, kamu mau tidak? Perlu diketahui di sini, paman saya ini sangat menyukai film kartun anak-anak ya yang ada di televisi. Jadi saya memakai rayuan ini atau bujukan ini buat beliau hingga beliau mau makan ya. 还是你想吃别的了吗？还是你想吃别的吗？ Atau kamu mau makan yang lainnya? 我们有水饺，要不要？我们有水饺，要不要？ Kita mempunyai dumpling, kamu mau tidak? 不然的话，喝牛奶就好了。不然的话，喝牛奶就好了。 Kalau begitu kita minum susu saja. 你先吃饭。 等一下，我带你去散步。你先吃饭，等一下，我带你去散步。 Kamu makan dulu, nanti saya akan membawamu jalan-jalan. 我们去 Seven 买点心。我们去 Seven 买点心。 Kita pergi ke Seven untuk membeli makanan ringan. Dan yang dimaksud Seven di sini adalah nama sebuah minimarket ya. Kalau di Indonesia seperti Indomaret atau Alfamart ya, seperti itu. 来吧，我们吃一点点就好了。来吧，我们吃一点点就好了。 Mari kita makan sedikit saja. Ketika paman mau makan, saya akan memberikan pujian kepada beliau. 好棒哦，真快呢！好棒哦，真快呢！ Oh, sangat luar biasa. Kamu baik sekali. 慢慢吃，慢慢吃， makan pelan-pelan. 等一下，我给你吃很好吃的点心。等一下，我给你吃很好吃的点心。 Nanti saya akan memberikanmu makanan ringan yang sangat enak. Saat kita melakukan bujukan-bujukan ini, ketika beliau masih tidak mau makan atau melakukan sesuatu yang seharusnya beliau lakukan, sebaiknya kita diamkan dulu ya, jangan memaksa beliau. Lihat keadaan beliau hingga mood beliau kembali sedikit membaik, dan kita akan melakukan lagi bujukan-bujukan lagi sampai beliau mau melakukannya ya, mau makan ya, atau setidaknya beliau bisa minum susu. Karena untuk pasien saya ketika telah mendapatkan suntikan insulin, beliau diharuskan makan, karena kalau tidak gula darah beliau akan turun. Karena suntikan insulin ini adalah suntikan yang membantu untuk menjaga keseimbangan gula darah daripada beliau ini. Demikian tadi sedikit contoh kalimat yang saya pakai untuk membujuk daripada paman saya ketika beliau ngambek. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Sampai di sini sharing kita hari ini. Selalu ingat, bekerja memakai hati, karena kenyamanan itu atau kebahagiaan itu kita sendiri yang menciptakannya. We can do it together. Kita bisa melakukannya bersama-sama.
我希望我们一起度过美好的时光. Saya berharap kita akan lalui hari-hari indah selanjutnya bersama-sama. Tetap semangat, salam sukses, dan sampai jumpa. Terima kasih guys kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol like, comment, and subscribe. Dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video selanjutnya. Bye-bye.